Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Kita 135 perenggan 763 tadi. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, summa syara'a al-musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha'i wa hiya iltimasul khatib min al-makhtubati an-nikaha qala wa la yajuzu an yusarriha bi khitbatin mu'taddatin. Hadirin sekalian, insya-Allah kita nak sambung ni kitab fiqh kita Fathul Qarib. Kita dah selesai rasanya itu dalam bab wali, tertib wali. Kita nak masuk bab seterusnya adalah bab meminang, insya-Allah. Kata dia summa syara'a al-musannifu, kemudian masuklah musannif pengarang kitab matan asal ni, matan al-ghayah wa takrib, fi bayanil khitbati, pada menjelaskan khitbah. Khitbah ni kata dia bi kasrir ra'i, bi kasril kha'i, dengan kasrahkan baris kha, khitbah bukan khutbah. Khutbah khitbah, khitbah meminang, khutbah syarahan. Itu kok bahasa mudah, syarahan ucapan dengan kata-kata. Tapi bila khitbah dia ada makna khas, dia ialah ungkapan dengan kata-kata menunjukkan keinginan seorang lelaki hendak kepada orang perempuan tu dijadikan isterinya. Itu dia panggil khitbah. Baik, tarikh dia bagi di belakang tu. Wahia khitbah ni apa dia? Meminang ni. Cuma Melayu memang guna meminang. Kalau bahasa yang agak umum juga masih makna tu melamar. Cuma pasal orang Melayu ni saya nak guna bahasa melamar ni kerana bahasa meminang ni kita faham selalu tepak sirih, mai rombongan. Lagi cincin tanya cincin apa selalu minang, cincin minang tak, cincin risik, cincin tanda, macam-macam lah belah rotan, itu jenis yang kan. Kalau ikut tak ada syarat apa cincin tu, yang tu mungkin ada adat Melayu di situ. Yang ni yang nak faham ni, jadi melamar. Allahumma salli ala. Kalau bahasa Melayu sebelum melamar meminang ni apa ni, merisik. Lagi apa sebelum tu? Merisik lah. Merisik lah tu yang paling awal lah. Merisik dulu. Yang tu yang nak faham tu. Memang peraturan orang dulu merisik apa semua dah tahu dah. Allahumma salli ala. Cuma Melayu sekarang ni dia punya bahasa merisik tu nama je tinggal merisik. Kalau dulu memang merisik tu merisik. Dan selepas dipastikan orang perempuan ni tidak ada apa-apa istilahnya keadaan sama ada isteri orang ataupun dalam keadaan tunangan orang, ataupun kalau tak istilah rasmi bertunang pun, dia dah ada pernyataan kepada seseorang yang telah bertanya kepada dia dan dia bersetuju untuk menjadi suami pada orang tu, jadi isteri pada orang tu. Kalau tak ada apa-apa tu, barulah disorehkan daripada siapa yang perisik ni. Nanti pahap tu dah tahu dah memang kosong, jadi istilahnya barulah istilah baru nak masuk cincin tanya apa macam tu lah kalau Melayu punya adat ni. Yang bahasanya nak proses melamar tu. Okey, jadi maksud pinangan ni dalam asal kita dalam syarak macam ni. Jadi dia tak syarat tepak sirih apa-apa seumpama tu, cincin lah apa, talam rombongan ke. Tapi macam ni dah dipanggil meminang. Dan yang ni dah dengan disebut nanti boleh tak boleh, haram tak haram, berdosa tak berdosa. Yang ni yang kita kena perhati ni. Baik, wahia melamar ni ataupun meminang ni adalah iltimasul khatib. Dia adalah meminta ataupun menuntut oleh seorang khatib, seorang yang minta. Faham khatib ni sama ada lelaki tu dia ataupun wakil dia,
dia minta minal makhtubah, daripada perempuan yang dipinta ataupun yang dilamar, yang ditujukan percakapan. Faham khatib ni, kalau tak terjemah meminang, melamar pun tak apa, tapi khatib ni daripada khotobah, dengan mana orang yang sedang khitab. Dia sedang bercakap berdepan dengan seorang perempuan yang dikhitab, kan? Maksudnya yang sedang ditujukan percakapan. Dia minta akan perkahwin, akan nikah, akan kahwin. Apa-apa percakapan orang lelaki, dia sedang meminta untuk supaya wanita yang sedang ditujukan percakapan tu, dia ni menerima dia sebagai suami, ataupun dengan bahasa terbalik dia, adakah sudi wanita tersebut sudi menjadi isteri. Tu nama dia khitbah dalam bahasa Arab. Boleh? Apa saja bahasa macam tu, bahasa suami isteri tu memang jelas sangat dah. Kalau misalnya seorang lelaki dia kata apa, yang ni yang nak faham ni, supaya jangan faham meminang, melamar ni dengan apa kita bicara khitbah ni dan hukum hakam yang berkaitan dengan dia nanti, bukan nanti tepak sirih, cincin atau sebagainya. Tapi perkataan macam ni dah nama dia melamar, meminang. Okey. Seorang lelaki ni bila dia kata macam ni, sudikah awak menjadi isteri saya? Boleh faham kan? Perkataan tu nama dia meminang lah. Itu nama dia meminang. Boleh faham? Itulah istilah bahasa Arab khitbah. Apa lagi ayat-ayat seumpama tu? I love you ke? Adakah itu maksudnya nak jadikan isteri? Tak. I love you just minat lah. Oh, I love you tak minat lagi. Do you like me? Like masih like biasa je. Okay. Allahumma salli ala. Kalau like ni, I love you, I like you, I miss you. Itu belum meminang tak? Okay. Jadi melamar macam tu. Macam tu melamar lah. Dah lagi. Yang tu istilah belum khitbah lah. Pasal dia, sudikah awak menjadi pasangan hidup saya? Melamar, meminang dah tu. Istilah kita ni, yang ni dia panggil khitbah lah. Boleh faham? Apa adik-adik tu lah kan, kalau memang sebut pasangan hidup lagi, kita dirikan masjid lagi, kahwin tu memang jelas sangat lah. Tu kalau tak faham sangat, mamak lah kan. Jadi isteri, jadi suami, boleh? Suri rumah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina. Teman hidup. Okey, boleh kot kan? Semua yang tu istilahnya, yang kalau dalam bahasa Melayu, istilahnya melamar, meminang. Dah start bawa dah. Bawa apa? Oh, tak. Itu Melayu ke lah mungkin macam tu. Tapi atas kita bicara hukum yang kita nak sambung ni, nak sambung cerita babak munakahat ni, untuk nama meminang ni tak syarat tepat-tepat sirih. Jadi maksudnya kalau sekalipun simple, kalau kita berdua ni, kalau kahwin kan elok, istilahnya minang lah tu. Boleh faham? Maksudnya keinginan seorang lelaki, dia menyatakan kepada orang perempuan tu untuk istilahnya berkahwin dengan dia tu, mendirikan rumah tangga dengan dia, adik-beradik tu lah. Kalau awak jadi isteri saya ke bagus? Apa tu? Tu peminang lah tu. Maksudnya dia menunjukkan keinginan dia. Apatah lagi, keinginan tu bukan keinginan untuk berseronok itu tapi untuk menjadikan teman hidup. Teman hidup, faham ke dah? Okey. Itu istilahnya khitbah. Tu yang istilahnya khatib, dia tujukan kepada makhtubah, dan dia khitab tu dengan nikah. Nikah ni apa adik-adik? Nikah, kahwin, teman hidup, rumah tangga, masjid, teman, apa lagi tadi? Seumpama tu. Okey, siap. Tak nanti bawa tepak sirih, bawa rombongan, bawa cincin. Bawa bunga ke apa kan? Bunga. Tak syarat bunga-bunga tu. Perkataan tu dah cukup. Baik. Jadi asal yang sebut, la yajuzu an yusarriha bi khitbatin mu'tadatin. La yajuzu istilah fiqah dengan mana yahrumu. Biasanya kita fiqah itu maksud. Tak harus maksudnya haram an yusarriha, bahawa mentasrih. Maksudnya mensebut dengan soreh, jelas, terang.
Bikhitbatin dengan meminang. Orang yang tak boleh langsung disebut dengan pinangan ni siapa? Mu'taddatin, orang perempuan yang dalam iddah. Okey, siap. Jadi yang ni memang tak boleh langsung. Apa-apa perkataan nama meminang. Dengan bahasa lain, apa-apa perkataan daripada pihak lelaki menyatakan keinginan dia untuk memperisterikan wanita tersebut. Hukum orang perempuan yang dalam iddah haram mana-mana orang lelaki menyatakan perkataan tersebut kepada wanita yang sedang beredah. Ya, siap. Beredah ni, faham edah? Masa bila orang perempuan boleh jadi edah-edah ni? Pasal nama dia edah gitu. Apa? Okey, ada sebab dua. Sebab mati, sebab cerai. Tak dipanggilkan orang perempuan mu'taddah yang beredah, melainkan dua sebab. Sebab mati, sebab cerai. Jadi ada sebab, istilahnya iddah wafah, ada iddah tolak. Ada iddah sebab kematian suami, ada iddah dengan sebab dicerai, perceraian. Perceraian tu sama ada memang tolak betul, talak satu, talak dua yang boleh rojok, ataupun talak tiga memang tak boleh rojok, ataupun talak satu, talak dua yang tak boleh rojok. Ada juga yang dipanggil khulu', ilak, ataupun fasakh. Tapi orang perempuan ni kena iddah daripada suami dia. Allahumma salli ala sayyidina. Mana-mana perempuan yang istilahnya beredah ni tasrihkan dengan lafaz, orang lelaki ni menyatakan keinginan nak memperisterikan wanita tersebut, sekalipun tak bawa tepak sirih, sekalipun tak bawa sirih junjung, apa dia tahu, cincin, bunga, bawa kek, buah pi lah gitulah, buah, apa saja adik-beradik itu sebut keinginan nak kahwin dia, tu nama dia meminang. Okey, siap. Jadi mu'taddah ni kata dia an wafatin, sama ada perempuan ni beredah kerana wafat. An tu baca dengan ta'liliyah. Kerana mati suami, ataupun tolakin, ataupun tolak, ataupun tolak. Dan tolak ni disebut kedua-dua sekali. Tolak ni ba'inin, tolak ba'in atau raj'in. Tolak ba'in maksudnya tolak yang suami tak boleh rojok. Itu dipanggil tolak ba'in. Bahasa mana ba'in ni qati'. Tolak putus. Istilah tolak putus tu putus sungguh. Sehingga putus ni, istilah ba'in ni, suami tak boleh balik pada isteri melainkan dengan nikah baru. Itu dipanggil tolak ba'in. Kalau boleh mengembalikan ikatan suami isteri tanpa pernikahan, yang tu dipanggil rujuk. Tolak tu, edah dalam tolak yang tu dipanggil tolak raj'i. Tolak raj'i ialah tolak yang tolak satu, tolak dua, yang dalam masa edah suami boleh rujuk balik ke isteri. Istilah rujuk maksudnya suami menyebut apa-apa lafaz keinginan untuk mengembali atau menghubungkan semula, mengembalikan hubungan suami isteri dalam masa edah. Itu dipanggil rujuk suami ke isteri. Tapi mesti ada lafaz soreh macam tu, terang macam tu. Kita baik semula lah untuk kesejahteraan anak-anak kita misalnya. I'm sorry lah, I nak jadi suami you balik. Atau adik-adik tu lah kan. Ada bab jumpa nanti insyaAllah. Yang tu dipanggil tolak raj'i. Tolak raj'i ni selalunya tolak satu, tolak dua. Tu pun bukan semualah. Kena ada juga tolak satu, tolak dua yang jadi ba'in. Antara jadi ba'in pasal apa? Pasal cerai tolak satu, tolak dua tu dia bukan proses tolak biasa. Tapi tolak tu ada istilah nanti jumpa nanti. Ada nama tolak dia khulu'. Ada tolak dia ilak. Ada tolak tu sebab tolak zihar. Dia tak boleh rujuk tu. Dia jadi ba'in. Jadi asal ambil bahasa tu tolak ba'in, tolak yang suami tak boleh rujuk. Tolak raj'i, tolak yang suami boleh rujuk. Ambil iaitu kalau agak tak jelas, tanya lain. Sekali lalu saya dah sebut. Jadi faham nak ambilnya tak mana? Mana-mana perempuan yang sedang beredah, dengan bahasa lain, dia dah jadi bini orang. Buat bahasa gitu. Bila edah ni maksudnya apa? Tercerai. Sama ada cerai hidup atau cerai mati. Kalau selagi tak habis edah dia, maka haram mana-mana lelaki menyatakan dengan terang keinginan dia untuk berkahwin, memberi isteri, membuat teman, buat masjid dengan wanita tersebut. Kalau katalah misalnya orang perempuan mati, kata apa? Janganlah susah. Habis edah esok kita kahwin.
Faham? Apa nama tu? Meminang. Tu meminang lah tu. Bukan itulah, bukan nanti bawa tempat sirih ni, tempat sirih ni. Bukan nanti gitu. Ataupun bawa ada cincin ke. Ni cuba buka. Apa tu? Buka. Ni cincin awalnya. Ni apa ni? Ni cincin tanda lah ni. Supaya jangan siapa-siapa kacau lah. Bukan nanti macam tu. Tak. Cerita je. Suami dah meninggal, jangan risau. Allah Ta'ala akan tukar nanti suami yang lebih baik. Suami yang lebih baik tu saya lah. Sekali pun macam tu. Ataupun jangan risau, awak muda lagi, ramai orang suka kat awak. Ataupun ramai orang suka awak tu misteri sangat tak? Tu misteri tak? Misteri. Ramai orang suka kat awak tu tak soreh nama dia. Jangan mati suami ni accident ke apa sebagainya. Ada anak ke tak ada anak, tapi dan contoh-contoh kata ni. Sabarlah banyak-banyak. Awak masih muda lagi. Saya minat kat awak. Minat kat awak tu. Nama dia? Sorehkan dengan meminang. Kalau awak masih muda lagi, awak lawa lagi. Itu minang ke? Tak, tapi faham tak? Ngorat lah tu. Ngorat macam tu tak? Istilah dia bukan haram. Dia bukan haram. Yang tu tak haram. Ngorat macam tu tak haram. Boleh faham? Jadi kalau sebut awak muda lagi, ramai orang minat ke awak. Jangan risau lah, patah tumbuh, hilang berganti. Patah tumbuh, hilang berganti. Cakap tu je. Itu istilahnya sindir. Jangan terang-terang. Jadi terang-terang tu apa-apa ayat tu lah. Yang risau, habis edah saya kahwin dengan awak. Awak bila nak habis edah? Haid habis bila? Suci bila? Katalah jenis-jenis dua. Dia pun pandai hati. Berapa kali suci dah? Kata dia. Berapa kali suci dah? Ni nak haid kali ke berapa ni? Kalau kata mati suami, dah 3 bulan. Berapa ni? Dia dah 4 bulan 10 hari dah. Kalau takat tanya 4 bulan 10 hari tak apa. Tapi dah 4 bulan dah kan? Dah 4 bulan. Tak apa, 10 hari lagi kita kahwin lah. Kita kahwin lagi tu. Yang tu istilahnya soreh dengan meminang. Harap. Nak faham harap tu lah. Boleh? Kalau sini, janganlah susah hati. Awak ni muda lagi. Lagipun awak pun mati suami matilah. Tapi tak ada anak. Jangan risau lah. Boleh? Tekan tu je? Boleh lah. Yang tu boleh lah. Tekan tu boleh lah. Yang tu disebut tu khatib ni khas orang lelaki tu. Ataupun orang lelaki ni dia tak cakap ni, tapi dia suruh mak dia, adik-adik dia, kakak dia, apa-apa saudara mara dia, wakil lagi pihak dia, pergilah cakap kat dia. Dia cakap ni, dia pun ada maruah juga, katalah gitu. Tapi mak dia tolong khabar. Sabarlah, janganlah risau, kata dia. Kamu meninggal ni, kamu ni muda lagi. Walaupun bukan yang lelaki tu cakap, maknya tolong cakap. Haram mak dia tu jadi juru cakap bagi pihak anak dia tu untuk mensabarkan perempuan tu dengan perkataan ada istilah khitbah tu. Maksudnya keinginan jangan risaulah kalau kamu mati ni anak saya ada. Anak saya ada, faham? Awak anak kau kenapa? Memang anak kau ada bukan mati. Kalau kata dia tak soreh tu istilahnya masih ni. Anak saya akan mengambil tempat suami awak. Tu yang akan sebut. Kalau anak saya ada pun macam mana? Dia dah dekat-dekat tu. Anak saya ada. Ada apa? Macam mana pun masih boleh tanggung macam-macam. Anak saya ada. Tapi memang tempat tu ada tu nak gantikan suami awak lah. Boleh faham saya sebut apa kan? Tapi anak saya ada. Tapi bahir sikit ayat tu. Tak usah sebut tu. Tak usah sebut ayat-ayat. Jadi macam mana pun yang memang nyata haram tu apa dia? Apa-apa yang istilahnya jelas untuk menunjukkan nak memperisterikan wanita tersebut dalam masa dia duduk iddah, haram. Siap. Jadi kalau nak sebut, itulah istilahnya bahasa umum je lah. Awak muda lagi, janganlah susah hati. Awak kena cerai pun, walaupun talak 3, awak tu cantik. Ramai orang suka kat awak. Cukup. Sama ada yang lelaki tu cakap ke mak dia ke adik-adik perempuan dia, dia boleh cakap takat tu saja. Boleh?
Apa-apa yang lajak tu untuk menunjukkan, memang jelas menunjukkan keinginan untuk memperisterikan wanita tersebut, haram. Berdosa. Okey, boleh? Faham? Okey, kalau faham tu, dengar satu lajak ni. Kalau orang perempuan beredah ni, maksudnya dah bercerai. Sama dia cerai hidup, cerai mati. Haram. Istilahnya, meminang, melamar macam tu. Kalau bini orang, macam mana? Bini orang apa? Bini orang. Apa bini orang? Ada suami lagi lah. Ya betul. Ayat dia, lagi haram. Bapa haram. Tu. Istilah bapa tu nak menunjukkan, lagi besar haramnya. Jangan tak tahu, kadang-kadang orang kadang faedah ni orang jaga. Tapi kadang-kadang bini orang selamba je sembang. Bab-bab, istilahnya memindang ni. Orang kadang-kadang sembang kat pejabat ni. Tanyalah, awak anak berapa? Anak 2 orang je. 2 orang je. Alah, kalau awak kahwin dengan saya, mesti anak 10. Apa macam tu? Haram gila babi, weh. Wajib taubat cakap gitu. Jangan tahu, sebab cakap macam tu, nanti dia buat PL sampai bercerai dengan suami dia, dia kahwin dengan kau. Kadang-kadang saja ni, awak suka kahwin dengan dia? Terpaksa, mak bapak suruh. Malang nasib awak. Kalau awak kahwin dengan saya, kan bagus. Celaka tu ayat tu. Ramai, jangan tak tahu, ramai orang tak tahu perkataan ni haram tu. Innahum la yaquluna munkaran minal qaul. Kalau bab zihar apa asal ayat Quran kat situ. Istilahnya apa? Itu istilahnya meminang bini orang tu. Tambah pula, engkau dengan suami kamu okey ke? Engkau buatlah sesuatu sama lebih cerai, nanti aku kahwin dengan kau. Selamba ya malam ni. Kalau kita tengok masyarakat ni, Allah. Antara punca-punca kadang sebab-sebab berlaku perceraian tu pasal ayat-ayat macam ni lah kepada bini orang. Yang asal haramnya suami ataupun orang lelaki suami, orang lelaki kepada perempuan ataupun wakil lelaki ni kepada perempuan tersebut. Kalau perempuan ni dia yang gedik-gedik, dia tanya orang lelaki tu, saya ni kematian suami, awak sanggup ke jadi suami saya? Macam ni galak gila babi. Boh pergi masa itu. Biasanya jarang orang perempuan ada macam ni. Orang perempuan ni biasanya orang taklah bagi satu sifat dia malu. Betul? Dia payah nak ada tu. Kalau dia nak gedik-gedik pun macam mana? Kalau tanya pun, awak sudi ke jadi isteri saya? Tanyalah bapak saya. Tanyalah bapak saya tu maksudnya suka lah tu. Boleh faham saya ke apa? Ni tak ada, saya memang suka awak. Saya dah lama geram kat awak. Tak ada betina yang rupa itu rasanya. Tak ada. Tapi kalau ada juga macam mana? Zaman sekarang, moden. Nak kata apa? Kalau ada pun selalunya wanita ni, selalunya dia akan berlapik, dia bermaruah. Dia akan hantar pak menakan dia kan. Tanya macam ni. Kalau ada orang perempuan ni, jadi suami, sudi nak jadi isteri kau ke, kau tak, macam ni. Biasanya dia akan ada macam tu. Kalau dia ada maruah, dia akan dengan proses tu. Kalau tidak lah macam ni, jumpa, Ustaz, saya nak cakap sikit, boleh tak? Personal sikit. Saja saya dengan adik kan, berlakon sikit. Ustaz, saya suka tak kat saya? Lah ni, ada orang selamba je macam tu. Dia cerita orang tak malu lah ni. Tak, jadi benda-benda yang haram dalam masyarakat kita macam inilah. Belanja air, jom kita minum air. Nampak je, jom. Kau gimana? Order? Order lah dia bayar. Order pun saja, order satu air. Order buat apa? Boleh air share tak air? You ni romantik lah. Kepala otak kau, baling sekali. Haram tu. Apa ni? Ini istilahnya cuma ngorat kan? Istilahnya ngorat tak? Agak-agak nanti ayat apa keluar? Ngandam minum sepejabat, jom. Saya belanja minum, jom, minum. Apa je, sembang gitu, gini. Satu kereta pun, ada selamba je. Saya nak cerita berlakon lebih-lebih pun, nanti saya pula macam mewar-warkan ayat-ayat tu tak. Tapi kalau tengok cerita-cerita drama pun kadang-kadang, benda macam tu lah dia cerita. Tapi asal nak sebut yang ni lah. Dan kata asal orang perempuan yang beredah pun haram, tambah sebut kan? Bini orang. Kak wakil pada perempuan yang beredah tu.
Tu yang istilahnya kena merisik tu. Kak perempuan tu sendiri yang cakap. Kalau nak tu yang jangan cakap dengan perempuan tu sendiri. Tapi mungkin pada ayah dia ataupun mak dia. Tu pun sebelum bercakap, tu yang istilah orang tua dulu. Apa buat? Merisik dulu. Maksudnya nak keluar ungkapan untuk menunjukkan keinginan ni. Jangan kata, jangan lelaki itu sendiri, itu satu hal. Perempuan ni, orang perempuan ni, dia yang merisik. Merisik satu, pandang jauh satu. Bahkan, pergi rumah sembang, kenalan apa-apa, ni. Tak ada cerita apa pun. Sebelum nak keluar perkataan keinginan tu, macam mana? Sembang dulu gini. Tuan-tuan faham dah. Oh, rupanya ada kawan dah. Rupanya macam ni. Walaupun belum minang, tapi ni lah. Ni. Tak kahwin lagi ke? Adalah ada kawan-kawan gitu. Ada orang janji. Okey. Yang usik. Tu saya keluar ayat meminang tu. Maksudnya tu saya cerita kata nak kahwin ni, anak saya suka ke anak awak. Tu saya sebut lagi. Tu merisik dulu. Dulu kalau merisik ni memang macam tu lah. Tak tahu condition wanita ni. Nampak tu? Ada akan wanita mak bapak, ada mak ayah. Atau mak sendiri, adik mak menakal adik beradik atau sebab kakak ke apa. Ada orang ni lah akan peranan pergi jumpa keluarga kawan tu ataupun perempuan tu sendiri sembang. Tahulah siapa perempuan dia. Bila tengok line clear, baru macam mana? Okey. Baru beritahu kata nak datang macam ni. Okey. Boleh? Baru keluar ayat tu. Sebut nak datang pun orang boleh faham lah. Ada orang nak datang ni. Datang apa? Kata ni datang nak ziarah gitu je. Ya ke? Kita dengar suspend ni tak? Nanti tu memang datang nak ziarah betul lah kan? Rupanya datang bukan nak minang. Datang saya nak suruh anak awak ni buka pondok. Itu ke? Lu ingat ke nak mindang apa ke? Boleh faham saya cakap apa? Dia jadi misteri tu siapa? Tak tahu kedatangan tu siapa. Lah ni macam mana? Tahu dah. Tahu dah apa? Siap dah janji nak kahwin bila? Tarikh semua siap dah. Cuma tinggal nak buat cara rasmi je. Meminang, hantar cincin lah, tanda lah, apalah. Padahal, duk usung dah. Dah janji siap dah. Boleh faham saya cakap apa? Yang ni masalah ni. Sekarang. So itu yang kita duk cerita baurat apa dulu, pergaulan bebas lelaki perempuan. Yang ni yang baru ada syariat. Kalau tak ada syariat apa dah. Demo dah janji siap dah. Mak bapak ni tinggal nak buat surat. Lepas tu nak cara rasmi je. Tinggal kat tu je. Yang lain tu kadang-kadang dah macam lelaki bini lah. Bahasa mudah itu. Itu yang jadi benda haram banyak sangat tu. Boleh kan? Boleh faham situasi tu kan? Kita nak cerita hukum tu yang kalau ikut hukum ni, kalau memang ikut syariat betul, lelaki-lelaki perempuan asing apa-apa dan sebagainya, macam mana? Best syariat. Baru hukum ni dia tengok, macam ni tertib dalam Islam macam ni. Ya. Satu tak akan jadi muskil orang tanya, orang perempuan ni kecil-kecil, daripada dia kecil, umur 6 tahun, 7 tahun pakai burdah dah. Siapa nak kahwin dengan dia? Bodoh kau. Yang urus dia, kita cerita dapat wali dulu kau. Siapa akan menikah uruskan anak dia? Wali dia. Bukan perempuan tu. Perempuan tu kira budak. Siapa nak ngorak dia? Wali dia lah. Wali dia lah akan berkira sama ada anak dara ke janda ke. Bapak ni dia lah akan menguruskan anak dia. Siapa ni? Kalau kata tengok umurnya, semua orang ni tak nak. Semua orang tak nak. Kalau jadi isteri kedua, second wife pun macam mana? Boleh tak? Tak faham soalan? Yang ni lah. Bapak lah kena tanggungjawab. Bapak lah tahu. Dia pun tahu yang ni. Saya ada anak saya macam ni. Saya nak anak saya ni kahwin dengan ustaz. Ustaz nak. Saya wali, saya bapa anak saya nak bagi ke ustaz. Macam mana? Kita pula mikir 3-4 kali. Tersandoh. Kalau main ngorat-ngorat itu, yang tu yang jadi benda-benda yang sumbang macam tu kan. Tapi kalau dia sembaru ni, hari tu saya pernah cerita sampai cerita anak murid saya kan. Sampai ada 4 orang, demo yang pakat, bukan lelaki ni minang dia. 4 orang perempuan minang, 1 orang lelaki. Setuju untuk dimadu kan. Sampai kena rujuk lah. Antara dia rujuk tu saya, ustaz. Kalau ustaz kena minang 4 orang perempuan ni tertuju lah. Kata dia yang tanya aku, kau yang kena minang. Orang pula tanya aku lah, aku tahu aja. Lah tu dia tak minang aku yang minang dia. Apa saya cerita ni? Nak cerita, kalau ada fenomena macam tu macam mana sepatutnya yang urusan tu siapa? Wali. Tapi zaman sekarang, zaman belajar pula terbuka macam ni.
buat study group pun macam mana? 3 perempuan, 2 lelaki, 4 perempuan, 5 perempuan, 2 lelaki. Lah ni kan budak lelaki sikit. Grup tu perempuan ramai. Tu siap pergi minum. Saya tengok kadang benda tu depan mata lah. Saya tempat saya ngajar ni, antara saya ngajar ni, Kuala Kangsar. Ubudiyah. Kadang lepas ngajar ni orang panggil makan. Makan pula dekat area dengan apa? Kuisas tu. Kusas kan? Lah ni kusas lah. Dengan kuisas. Kusas. Orang tak tahu kusas namanya. Sekarang usas ya. Sorry. Dah ketinggalan zaman saya ni. Dulu kuisas, kusas. Sekarang usas. Mesti Ustaz Azlan. Sampai orang tak tahu dah bunyi kolej Islam. Rupanya kolej Islam dulu mengajar Islam aja. Apa cerita ni? Budak-budak tu ramai belajar, bukan 700, 800 orang. Angka dia 1000 lah. Boleh faham saya cakap apa? Bila orang pergi jemput kedai makan ni, kedai makan pula free. Kenal lah tu, orang mengaji, baca kisah ngaji, pondok mengaji kitab apa. Dia punya chef tu, tokek dan chef dia tu. Bila dia kata, Ustaz, bila mengajar ni, bila Ustaz main kedai saya. Kita pula naik malu lah. Tapi dah ada orang tolong pegang tu, Ustaz jom kita pergi main makan. Nama dia kedai Am Kambing. Tu tempat saya pergi makan lah tu. Kedai dia memang dia raih pelajar, memang bahasanya makanan dia murah, sedap. Berat tu banyak. Kalau nasi tu tak timbun macam tu, bukan kedai dia. Untuk makan, kalau order 1 pinggan boleh makan 2 orang. Cukup. Kalau budak-budak makan 1 pinggan tu, pagi sampai petang, boleh cover. Sampai malam sekali. Tuan faham saya cakap apa? Saya pergi kedai tu lah. Dia jamu, lepas tu apa? Saya tengok yang makan kat kedai makan ni. Allah, sakit kepala. Aku nak tegur pun, hati. Makanya tu lah. Sana perempuan lah. Jaga syariat kan. Sana perempuan. Ni lelaki. Order makan. Kita ni ngajar syariat ni. Ngajar syariat ni. Gak usah Nudin. No comment. Kadang sampai pakai burdah tu. Burdah. Makan pun tak pakai burdah. Tapi buat lelaki sana. Perempuan sana. Dia mata macam tu juga. You air lagi lebih kuat. Sosial ni macam tu lah. Bukan sosial. Saya ngaji dulu sosial. Sosial, sosial. Bukan sosial. Sangat sial. Tu bahasa tak faham juga. Okey, siap. Yang tu yang kalau takat bini orang, bukan orang Minang, orang Edah tu kalau yang jumpa-jumpa dengan kawan ni meminang ni, saya rasa ada budak-budak saya kan, saya pun tak berani nak cakap tu. Kita Ustaz lah ni dia orang bab jumpa-jumpa perempuan ajak-ajak kahwin ni macam touch and go Ustaz. Saya pun tak reti nak guna bahasa tu. Dia orang lah ajak saya bahasa tu, saya pun tak reti nak cakap tu. Saya tak reti nak ungkapkan tu. Kita Ustaz macam touch and go dah. Tu okey. Touch go. Sampai macam tu. Kata macam tu ke? Allah, hampa jagalah diri hampa elok. Kami memang Ustaz ada. Ghaflah macam-macam. Itu budak-budak yang kita duduk pondok tu boleh harap dulu. Dia boleh bagi sampai macam tu punya statement. Macam touch and go Ustaz. Allah. Risau dengar. Satu anak-anak saya bagi undang-undang ketat lah. Cuma ada 2 orang ni nak perempuan pula tu kan. Baru temu duga je pun kat intim ni. Dua-dua boleh masuk lah tu. Esok akan keluar surat untuk panggilan satu lagi temu dega PAC. Daripada 200 orang lebih kurang tu nak ambil 60 orang je. Daripada 60 ni nak ambil 39 orang pelajar je. Pilih. Anak saya lepas kat dua tu, lepas ni kursus, lepas ujian tu apa benda pula tak tahu lah pula kan. Tapi dua tu dah di rumah pun kadang bawa rukha je banyak. Rukha tu tidur lah. Tak ada urut kerja. Kadang orang rumah lah tu tak ada kerja apa-apa urusan. Bawa rukha je. Maknya pun tengok risau je. Ngaji lah. Bila duduk rumah lain, bila kat luar lain kan. Itulah ada. Cuma kena pantau lah sikit, itu je lah. Tengok ustaz-ustaznya pun tak adalah yang pening-pening lagi, okey-okey lagi. Tapi itulah, bila tak tahulah, harap-harapnya macam tu lah.
Apa cerita ni? Cerita pantau. Kadang tengok Mahat Hafiz lagi bening. Ada yang macam tu. Ada yang bagus lah. Kerana bagus MRSM lagi daripada Mahat Hafiz. Mahat Hafiz pun kadang dia punya pakulan ni over. Dia masalahnya siapa yang urus dan bagaimana orang kata apa pemeliharaan syariat yang ada di tempat tu. Tentu ya. Satu kalau kita duduk kerana sekolah kebangsaannya, tapi cikgu-cikgu dia bagus, dengan guru besar dia bagus. Macam mana? Macam sekolah tu masuk sekolah agama. Kadang pergi sekolah agama, macam cikgu dia tak ada agama. Saya berani cakap itu. Saya pernah masuk tempat-tempat tu, saya tahu lah. Kadang masuk sekolah kebangsaan, dia punya guru besar ni, prihatin sangat dalam bab agama ni. Sampai birik guru pun, ni belah lelaki, belah perempuan, tak ada campur lelaki perempuan langsung. Tak ada langsung, campur tu. Sampai macam tu. Pelajar pun, dia punya urusan lelaki perempuan, best. Walaupun ada dasar kerajaan macam ni, tapi pasal pengetua dia, yang orang jaga agama, sekolah tu macam sekolah agama. Sekolah agama pun tak buat begitu. Sekolah agama pun, orang lelaki keliling dia perempuan, orang perempuan keliling dia lelaki. Dia susun tempat duduk tu macam tu. Betul? Sekolah kebangsaan macam tu. Betul? Tak betul? Asing? Yang asing-asing lah. Ada yang tak macam tu. Dia masih dasar kebangsaan macam tu lah. Dia kepung. Istilahnya nanti, perempuan, lelaki. Yang lelaki ni belakang dia perempuan. Yang perempuan ni belakang dia lelaki. Boleh faham tadi apa? Itu yang saya kata. Orang lelaki keliling dia, perempuan. Orang perempuan keliling dia, lelaki. Sistem sekarang tu. Macam tu ada dulu. Ni. Tujuan dia tak bagi sembang. Habis-habis macam mana? Sangat menyimbang. Asalnya tak nak bagi sembang. Kalau memang tak mau sembang, macam tu kan? Tak ada yang siap baling kertas lagi. Ada ni saya koyak lagi kan. Lagi korang duduk diam je. Siap bawa getah lah, stick pun ada. Siap tulis surat apa. Siap bagi kod ABC sampai Z tu. Reka kod sendiri lah, stick. Kalau ada ni, siapa ni? Siap bagi koordinat. Koordinat saya 32. Pandang daripada arah depan. Tu tak pakar matematik tu. Dia boleh bagi koordinat tu. Dia kata bearing bagi ni. Bearing apa-apa, lagi pukul jam. 7 o'clock. From middle, 7 o'clock. Itu pun okey. Dia pun ni budak-budak saya lah cerita ni. Bukan saya cerita kan. Saya nak pandai, nak reka, saya tak pandai nak cerita. Dia budak cerita ni. Dia orang boleh bagi isyarat macam tu, Ustaz. Ni. Saya dengar melengung. Zaman aku tak benar gitu. Zaman dulu pun saya asing lah lagi orang sekolah kebangsaan pun asing. Zaman sekolah saya pula pengurusi, saya cerita kan. Saya ketua pengurusi PPI kan. Sistem Pelajar-Pelajar Islam. PPI, PPSGM. PSSGM silap sebut. Pengurusi. Bila pengurusi tu, kita susun cara kita lah. Tak nak lagi PSSGM. Tak, saya buat lagi pancung lagi kepala apa tu. Tak faham? PSSGM. Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia. Apa cerita? Nak menunjukkan ilmu bertahan diri. Taekwondo ada dalam sekolah saya tu. Tapi taekwondo tu dengan jurulatih dia, jurulatih kami hebat lagi. Kalau takat pusing belakang, pusing depan ni, saya je tak boleh buat ni, dah jadi menangka dah. Berat. Apa cerita dah cerita sekolah sikit, cerita percampuran, pergaulan bebas sikit. Sikitlah doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Carilah jalan macam mana nak buat. Satu pilihan raya ni, gunakan kuasa yang ada di tangan anda. Pilihlah mana-mana yang nak cadangnya tu, nak laksanakan Islam tu. Islam tu bukan hudud saja. Tapi macam-macam pelaksanaan Islam ni. Paling besar tu akidah. Antaranya perjalanan syariat. Banyak benda tu. Tapi kalau tengok calon tu Wahabi, out. Wahabi pening. Tu pun saya syarah panjang sangat tadi, cukup dekat tu. Okey, siap. Wafatin rajuli. Wa tasrihu baik. Tasrih tu apa? Yang faham daripada ayu soriha. Sorih. Wa tasrihu ma yaqta'u bi rughbati fi nikahi. Dia ma lafaz yang yaqta'u, dia
memberikan satu keputusan ataupun dia memberikan faham putus keinginan findikah pada hendak berkahwin, kan? Apa-apa lafaz untuk dengan lafaz itu jelas menunjukkan keinginan siapa yang bercakap tu nak memperisterikan orang yang ditujukan percakapan tu. Tu dipanggil tasrih. Siap. Itulah nak faham soreh tak soreh. Jadi apa-apa yang memang terang menunjukkan kata untuk berkahwin tu, itu nama dia soreh. Jadi sorehkan dengan lafaz macam ni kepada orang perempuan yang beredah, apatah lagi yang isteri orang, hukum dia adalah haram. Contoh, kekau lihi lil mu'taddati, seperti perkataan seseorang bagi perempuan yang sedang beredah, dia kata apa? Uridu nikah haki. Uridu nikah haki. Itu harap dia. Aku nak kahwin dengan kau. Siap. Jelas sangatlah perkataan tu. Aku nak kahwin dengan kau. Sekalipun dengan bertulis ataupun hantar mesej. Titik. Aku sukakan kau. Ataupun hantar mesej senyum je. Sering. Kruk. Keluar. So, macam suara messenger je kan. Senyum. Dia senyum. Bersabarlah di atas kematian. Senyum. Lagi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kemuliaan Allah Ta'ala. Tapi jangan takut, Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wah, sabar. Yang tu tak berumum lagi. Yang tu lah. Baik. Wa yajuzu ilam takunil mu'tadatu ala talaqin raj'i. Baik, harus jika tidak adalah perempuan beredah itu di atas tolak raj'i. Jadi asal disebut tadi, kalau perempuan apa-apa condition yang dia beredah, haram tasrih. Yang ni harus kalau bukan perempuan yang tolak raj'i, satu. Nah, jadi kalau bukan tolak raj'i saja yang dikeluarkan. Jadi kalau tolak raj'i maksudnya perempuan ditolak satu, yang ditolak dua. Dengan talak dua, yang suami boleh ada keberangkalian rojok ke isteri. Sekalipun bila sebut rojok ni, zaman lah ni bila sebut rojok, walaupun keharusan rojok tu ada pada suami, maksudnya dia boleh gunakan apa-apa lafaz menunjukkan keinginan dia untuk mengembalikan ikatan suami isteri itu, dia boleh sebut perkataan tu ke isteri, dan dengan tu berbaliklah isteri menjadi isteri yang ditolak satu atau tolak dua tu, berbaliklah semula jadi isteri. Walaupun dia semudah itu rojok itu, tapi zaman lah ni dengan pernikahan dengan lafaz ta'liq, selepas setiap kali akad nikah ni dia membantutkan rujuk tu, kerana ada ta'liq dalam bab nikah ni. Suami ni lepas setiap nikah dia akan baca dalam surat nikah yang dia nak kena tangani tu, pada ta'liq yang kedua tak silapnya, dia kata apa? Setiap kali aku rojok isteriku bernama sekian tanpa mendapat keizinannya dan dia tidak merestui rujukan itu, maka jatuhlah talak satu lagi. Dia akan jadi dua. Maksudnya suami dah talak satu, dalam iddah ni suami kata kita baik semula lah, tak nak, jatuh talak satu lagi. Kata dia, alah janganlah marah-marah sangat macam tu. I nak balik semula dengan you. Ni rujuk kali kedua tu. Tadi jatuh lah. Dengan ta'liq tu jatuhlah talak dua tu. Bila dia rujuk sekali lagi, isteri tak reda, tak nak ayah dengan awak, jatuh tiga terus. Pasal ta'liq tu pasal. Ta'liq ni dia bukan syarat pergi pejabat agama, apa-apa tak. Jadi je sifat yang dita'liq, terus jadi. Asal saya sebut tentang masalah rujuk tu. Ya. Rujuk asal dan syarat tak perlu saksi. Kalau katalah bercerai talak satu sekalipun, jumpa isteri dia, kita balik semula lah. Okey. Cuma atas ta'liq tadi okey. Tapi macam mana pun asal hukum syarat, kalau isteri dia tak kata okey sekalipun, suami rujuk, maka balik semula, walaupun tanpa keredaan isteri. Satu sikit saya sebut syarahkan mengenai ta'liq tu. Kenapa ta'liq ni dibuat? Dah lama dah pun ta'liq ni, saya tak ingat tahun bila dibuat ni. Pasal apa? Pasal satu masa dulu antara
berlaku kes perceraian dengan sebab suami tak berapa peduli ke isteri dan sebagainya, dan berlaku pasah, dan dalam iddah ni ada yang terjatuh sampai talak satu, antara benda yang dizalimi pada wanita ni, tak bagi nafkah apa dan sebagainya, lepas tu dah dicerai talak satu, bila dalam keadaan cerai talak satu, suami boleh rojok, katalah itu. Tapi dulu tak ada talik-talik ni, dah cerai talak satu, bila orang lelaki ni dia nak balik semula, saya rojok balik pada isteri saya. Susah payah nak bagi cerai tu, pasal tak bagi nafkah, apa tak abaikan nafkah dan sebagainya. Dah cerai-cerai, dia rojok balik. Jadi isteri orang tu balik aleceh tu, untuk memelihara daripada kezaliman yang begitu ramai wanita yang telah istilahnya dianiayai sebegini kan. Dengan sebab rojok tu, maka rojok memang hukum syarak dia, rojok tu jadi rojok. Tapi disebabkan ramai wanita teraniaya ni, maka itulah direka talik sebegitu rupa supaya istilahnya mengekangkan pihak suami jangan rojok sembarangan, melainkan jika memang isteri ada keinginan untuk balik semula kepada suami, barulah dia akan sebut lafaz rojok itu. Dia tak menggunakan rojok sewena-wenanya. Ini cerita sejarah kenapa talik rojok tu ada. Jadi pejabat agama begitu prihatin tu. Syarak satu hal lah. Pejabat agama pun buatkan talik tu pasal terlalu prihatin dengan wanita yang begitu banyak laporan yang kita dengar dizalimi disebabkan tak bagi nafkah, dan bila dah bercerai, suami menggunakan hak rojok itu untuk rojok, untuk membuat kezaliman kali kedua, bahkan kali ketiga. Dah bercerai, untuk rojok balik, untuk jadi kes lama balik, 2-3 tahun pula tu, bercerai pula, lepas tu dia boleh berwahai 2 kali buat perangai itu. Lepas tu dah tali rojok, apa talak 3, lepas itu. Lepas tu anak pun tak peduli lah, nafkah apa pun tak peduli lah. Supaya jangan berulangan kezaliman yang macam tu pada wanita, maka kerana itulah taklik tu direka kan. Baik. Jadi harus bagi perempuan yang beredah lain daripada perempuan talak raj'i. Jadi perempuan talak raj'i yang keluar. Faham tu? Perempuan talak raj'i yang talak 1, 2 yang boleh dirojok ni, dia ni takkan ada sesiapa pun boleh untuk istilahnya ngorat dia, bahasa mudah itu. Maksudnya dengan terang untuk alih meminang dia, dengan sindir pun tak boleh. Orang perempuan ditolak dengan talak 1, istilahnya talak raj'i, tidak ada seorang lelaki pun istilahnya boleh sebut apa-apa perkataan sama ada terang ataupun sindir kepada wanita yang di dalam talak 1, talak 2 yang talak raj'i, talak 1 dan talak 2 yang raj'i, itu istilah dia. Baik, jadi harus an yu'arridha laha, bahawa menyindir seorang lelaki laha makhtubah, perempuan yang nak ditujukan percakapan tadi, bil khitbah, dengan meminang. Okey. Jadi sindir harus bagi perempuan yang beredah lain daripada edah talak raj'i. Itu statement yang nak ambil. Maksudnya perempuan kematian suami, perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3 ataupun talak 1 yang bain, maksudnya di khulu', ilak, zihar dan sebagainya, maka sindir boleh. Jadi apa beza sindir ni? Sindir ni lafaz tak terang untuk menunjukkan keinginan berkahwin. Itu beza sindir dengan soreh tadi. Dan wayankihu ba'da inqidha'i iddatiha, dan boleh berkahwin orang lelaki ni, perempuan tersebut, ba'da inqidha'i iddatiha, selepas selesai iddah. Jadi istilah nak sebut boleh menyindir. Jadi sindir ni apa? Apa-apa perkataan umum untuk menunjukkan keinginan orang lelaki ni ke perempuan tersebut tanpa memberikan penjelasan apa maksud ayat yang disebut. Itulah maksud dia. Misalnya kalau orang perempuan ni mati suami, dia apa? Jangan risau pasal tumbuh hilang mengganti. Jangan risaulah, kamu muda lagi. Ramai orang suka kat kau. Udahlah. Kau tu cantik. Dah. Sekarang tu je. Kalau perempuan yang galak lagi, aku cantik, awak minat ke kat saya? Itulah, jarang nak ada perempuan macam tu. Tapi sekarang ni, tak tahulah apa yang dah jadi, tak tahulah. Kadang yang tu yang lebih kan. Na'udzubillah. Minta lindunglah, janganlah ada perangai huduh gitu. Buat jatuh standard. Jangan jatuhkan martabat kaum hawa, betul tak? Macam kami juga kalau orang lelaki pun, janganlah jatuhkan martabat kaum adab. Ada tempat-tempat kadang kena cakap gitu je. Bila saya duduk dengar perkabaran-perkabaran tak elok dalam bab rumah tangga ni yang terdekat pun, alah. Kadang budak-budak mengaji pun jadi masalah je. Yang tak mengaji itu satu hal.
Kadang dia nanya dia macam-macam lah. Menampur, marah, menengking. Pernah ajar pun kat bini dia. Kita dengar pun. Alah, letih. Dapat aku sepak buat ni saja. Dia kan je pondok tu. Oh, dengar je perkabaran-perkabaran buruk tu. Bini lah pula muncul lah. Bini sabar gilanya. Asal nak sebut tadi, janganlah jatuhkan martabat kami. Kau Adam, ya anak Adam ni, yang lelaki ni semua macam ni kan? Oh, jangan jatuhkan maruah kami. Tambah pula orang mengaji, hampa buat perang macam ni. Kena lagi kan? Contoh macam ni, kaqaulil khatib lil mar'ati, mana wa ta'ridu, syarah tu. Wa ta'ridu ma la yaqta'u bi rughbati fin nikah. Ta'rid ni, sindir ni ialah apa-apa lafaz yang tidak memutuskan dengan keinginan untuk berkahwin. Jadi dia tak faham, memang maksud dia tu kahwin, bahkan boleh ihtimal kot lain. Bal, kata dia, yahtamiluha. Bahkan lafaz ni boleh menanggung pada makna minangnya. Dia boleh makna keinginan nak kahwin, boleh makna sekadar untuk mensabarkan dia. Contoh, kaqaulil khatib lil mar'ati, seperti perkataan seorang khatib pada seorang wanita. Dia kata apa? Rubba raghibin fiki. Kata rubba raghibin fiki. Ramainya orang yang gemar dengan kau. Ramai orang suka dengan kau. Kau ni muda cantik lah tu. Ramai orang suka dengan kau. Tekat tu saya. Itu istilahnya sini. Jangan risaulah. Kau tu cantik. Engkau ni, kalau satu lelaki tak ada, 10 orang lelaki datang tau. Okey lah ini. Ke kasut. Soreh tak? Rajak lah tu tak? Cukup. Tak payah. Cantik tu padan. Ramai. Engkau ni cantik, ramai orang suka. Tapi jangan tambah belakang tu. Antara yang suka tu aku lah. Tu kacau. Itu istilahnya tasrih. Itu memang haram tu perkataan tu. Saya dulu mengaji tuan, antara guru saya mengaji dulu, dia kata dalam bab ni, pernah dia tu ustaz yang ngajar saya lah, guru yang ngajar tu, kata dia adalah, dia pun guru, ada anak murid. Anak murid dia jadi janda awal. Suami dia meninggal. Suami dia pun ustaz dia. Jadi dia pun atas nak mensabarkan kawan tu. Jadi apa? Jangan susah lah, patah tumbuh hilang ganti. Rupanya anak murid tu pada faham lebih. Dia faham ustaz dia nak ambil dia sebagai isteri, madu dengan suami dia. Madu dengan isteri dia, dengan suami tak silap sebut, sorry. Madu dengan isteri, ya tak? Dia faham itu. Nabi dah tunggu boleh. Tunggu. Tak masuk minang pun. Kata patah tumbuh hilang ganti. Kawan tu cakap tu, memang tu dia kata, nak kata apa? Dia boleh ihtimal boleh tak? Bila dirujuk balik, hantar utusan dia apa-apa, kan kata dulu patah tumbuh hilang ganti. Oh, gitu ke? Aku cakap tu nak bagi kau sabar je. Bukan maksudnya aku nak meminang kau. Tu nama dia. Tarik lah tu. Pasal bukan maksud dia macam tu. Tapi kalau orang yang matang berfikir ni, dia kata apa? Apa maksud dia sekarang ni? Ada word, ada hidden something je. Orang yang memang sensitif dengan bahasa ni macam mana? Lain aja. Ada makna ni. Orang yang faham, ada yang tak faham, ada orang tak ambil hirauan. Macam mana pun, sekali pun ada makna, bila rujuk balik, dia kata bukan maksud aku macam tu, biarlah, sudahlah. Jadi perkataan tu taklah perkataan haram. Sebut tu. Wa amal mar'atu al-khaliyatu an mawani'in nikahi wa an khitbatin sabiqatin fayajuzu khitbatuha ta'ridan wa tasrihan. Kata dia, ada pun orang perempuan yang sunyi daripada perkara yang boleh menghalang nikah. Maksudnya orang perempuan ni istilahnya kosong lagi. Single. Apa? Bujang terang-tang-teng. Apa? Macam tu kan. Terang-tang-tang. Macam tu lah kot bahasanya. Itu macam mana? Orang macam ni, kata dia, begitu satu hal. Kemudian dia juga sunyi daripada an khitbatin sabiqatin. Dia tak ada pinangan sebelum ni. Maksudnya tak pernah ada orang minang dia, tanya dia. Apalagi seumpama tu yang istilahnya pernah mentasrihkan dia untuk menyatakan keinginan untuk dia ni diperisterikan. Jadi kalau tak ada macam ni pada perempuan tu, istilahnya kosong, terang-tantang lagi, tak ada satu borang pun dihantar, yang tu kot bahasanya. Faya juzu khitbatuha, maka harus meminangkan dia. Dah harus pinang orang perempuan ni ta'ridan wa tasrihan, dengan cara sindir ataupun tasrih. Jadi faham tu juga, boleh meminang ni
lelaki itu sendiri tanya kepada perempuan tu ataupun dengan wakil dia. Tapi kalau faham ni atau adab agama dan nak jaga adab dan maruah seseorang, macam mana? Walaupun teringin sangat, macam mana? Biasanya jarang orang lelaki, kalau orang ada adab ni, dia takkan, orang lelaki ni sendiri dia yang menyatakan keinginan tu pada perempuan tersebut. Kalau tak pun lagi, mungkin ada wali dia, bapak dia, pak menakan dia, ada wali dia, abang dia, sebut aku ni, kawan katalah, ada abang dia, kawan baik, jenis-jenis. Engkau ada adik kan? Adik engkau tu macam mana? Ada apa-apa mana? Aku dengar, tak ada apa-apa pun ni. Kalau aku jadi adik ipar kau macam mana? Dia cakap kat abang dia lah. Engkau jadi adik ipar aku. Dia tengok, tengok. Itu satu hal lah. Tapi selalunya yang ada bermaruah selalu macam ni. Kalau tak pun kena rasmi. Dia suruh bapak dia cakap ke apa semua punya. Kalau orang ada maruah, dia ada berlapik-lapik macam ni. Dia tak pergi direct. Macam mana pun direct sekarang ni macam mana? Berlambat sangat tak? Kalau saya tanya pun suruh angkat tangan lagi, malu lah tak? Siapa yang memang sini dulu direct ya? Malu sikit lah angkat. Tak payah tak? Nanti kasar sangat tak? Dia diam sudah tak? Tapi kalau ikutnya kan lebih cantik dengan sistem yang ada tu, cantik. Kalau kita ni pun katalah kita ada anak, dulu kita direct, adalah gitu. Direct jumpa perempuan tu tanya tu ataupun belah perempuan pun direct ke orang lelaki tu. Sekarang ni bila ada orang buat kat tu macam tu kat anak kita macam mana? Bahkan kalau direct tu macam ni, direct dengan orang tua tu tuan. Dulu kita nak terima menantu ni, menantu kita ni dia sama macam ni. Orang tu sendiri datang, mai jumpa ni, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Saya ni datang ada hajat. Terus sembang itu, tak ada bunga-bunga bahasa lah. Saya datang pun sekejap je pakcik. Saja ada hajat ni. Macam ni, saya ni suka kat anak pakcik. Sudi tak saya ni jadi menantu? Tak bagi minum air lagi. Tak ada cerita apa-apa pun. Tak ada cerita asal usul. Oh, bagi tu. Direct to the point. Kalau tak terima, tak apa saya nak balik Oi. Macam cabar je. Duduklah dulu. Sembang dulu. Kenanglah dulu diri lah. Kalau anak kita ada orang main sembang macam tu macam mana? Tak ada adab langsung tu tak? Jadi, itu kita orang tua menilai. Tapi kalau budak perempuan lelaki ni macam mana? Dia orang lah friend, dah lama dah. Kami dah lama dah kenal. Dulu pun duk main tenting sama-sama sekampung. Main galah panjang. Apa? Main serigala poliantif. Main lari-lari perempuan dulu tu. Main tenting tu, main tenting kapal terbang, balik belakang apa? Tu main lompat-lompat. Dulu. Sekarang ni nak buat tenting, tak ada tanah nak lukis. Sikitlah saya cerita zaman saya dulu lah, main tenting. Nemo ni, hantar main tenting tak? Tahu pun, saya tak tahu. Main jengkit satu kaki tu, ada yang tenting sepak kan. Terror lah tu dulu sepak. Sat je, 6-7 rumah kita punya. Sagi baling-baling terbakar rumah. Dulu cerita itu tak? Ingat tak lama-lama cerita dulu? Apa cerita dia? Zaman dulu macam tu lah kan. Zaman sekarang ni tak tahulah. Macam-macam dah perubahannya. Dan ni orang main lain, dia main gadget je. Okey, cukup. Jadi kalau tak ada apa-apa minah, harus minah. Ta'ridhan wa tasrihan. Baik, siap. Kemudian wanisa'u ala darbaini sayyibatin wa abkarin. Masa situ dulu. Yang ni pun ada bab kena faham. Masalah izin tak izin, soreh tak soreh dengan izin. Okay. Soal kalau ada kita tu. Okay. Wali apa tu ni? Dan kalau dia masih ada wali, adakah berdosa wali itu kalau dibiarkan tak berdosa? Soalan kedua mengenai yang kedua tu kan. Adakah wali ni berdosa? Tu yang wali ni dia kena peka dengan anak perempuan, anak ke siapa perwalian dia. Baru ni pun saya ada adik, tapi lelaki besar lah balik, umur 20 lebih dah. Dia
dia memang dia tahu dia mengaji pondok apa, tapi dia tahu atas kedudukan dia sebagai wali, kakak dia ada bermasalah sikit dengan suami dia. Jadi dia yang tolong selesai urusan kakak dia sekarang. Budak pun muda, baru 22 tahun, 23 tahun. Tapi tengok, alhamdulillah, hang pandai, hang reti, alhamdulillah ada akal. Nak sebut tu. Jadi asal soalan, kalau memang wanita yang misalnya jadi Andalusia ni bahasa adab sikit macam tu lah kan, bunyi sedap sikit. Andalusia, anak dara lanjut usia tu lah. Kalau wali ni tak uruskan ni, pernikahan ni, cuma bila tak uruskan ni, memang kalau ikut dia ada tuntutan dia, kena faham lah dia punya kehendak psikologi dia macam tu kan, kehendak fizikal dia memang ada nak tu. Jadi wali kena pandai. Dan tambah pula zaman sekarang ada cabaran-cabaran ni, kena peka kat tu. Jadi carikanlah dia. Takkan nak tunggu sampai anak ni dia kena nyanyi pula, wahai bapa kahwin anak aku. Dia tu kasar sikit lah bahasa saya lah. Jadi dia kena pandai lah faham, tengok ni, tengok dah pakai lawa-lawa, pakai gencu. Faham gencu ni lain lah, kita tahu lah perangai macam ni. Sikit macam tu lah kan. Apa saya nak sebut. Jadi kalau kata memang nak cari pun, kadang nak cari siapa, tengok perangai ni tak ada siapa teringin kalau macam ni. Dengan kemahiran pun tak ada, otak pun bodoh, kerja pun malas. Siapa nak kahwin dengan dia? Kalau bagi pun, kita sangka kadang-kadang bagi tu selesai masalah. Kadang-kadang kahwin tu tengok lagi pun macam mengundang berbagai masalah. Jadi ajar dia agama apa seumpama dulu. Okey, satu hal. Jadi asal nak sebut ialah, kalau memang sepatutnya anak ni nak, Allahumma salli ala wali tak peduli. Saya nak sebut dah ni. Kalau memang wali tak peduli apa langsung, dia akan jadi pada soalan yang pertama tu balik lah kan. Kalau tak ada wali satu hal, kalau ada wali pun satu hak yang anak perempuan ni boleh buat ialah, pasal kadang-kadang bapak ni bila dia nak kahwin kan, dia takut permintaan anak dia ni tinggi sangat. Anak dia tu, pasal kita dah bercakap dulu, kalau ikut masalah mas kahwin, apa belanja-belanja ni, dia ialah hak wanita tersebut kan. Jadi perempuan ni kalau katalah dia nak kahwin sangat, dia pun tak kisah siapa, janji ada suami je nak bawa dia ke jalan orang salah, katalah gitu. Dia boleh kata, "Pak, kahwinkanlah saya. Siapa-siapa pun tak apa. Janji yang boleh bawa saja dan kendalikan saya dengan orang salah. Boleh bawa ajar agama saya, buat lelaki yang baik, yang lagi mengaji. Dan saya ni tak nak mas kahwin dan berayah. Peri pun tak apa. Janji saya ada suami. Bagilah tawarannya tu." Itu memang ada hak orang perempuan cakap itu. Pasal asal mas kahwin hak dia. Pasal wali ni kadang-kadang bila dia nak pergi menikah, dia takut nanti permintaan anak dia terlalu tinggi sangat. Katalah gitu kan. Macam mana pun saya ada sebut yang tu. Kalau tak ada pun, tu yang kalau asal hukum syarak, memang orang yang tanggungjawab ni ialah wali. Okey, saya dah jawab soalan tu rasanya. Cuma masalah dosa tak dosa, kalau sampai tahap dia tak boleh diselesaikan, melainkan kena kahwinkan dia, tapi bapak ni, wali ni tak uruskan dia, memang akan sampai tahap berdosa lah. Apatah lagi dah disuruh, apatah lagi diminta izin, apatah lagi pasangan pun ada, dia pun bagi tahu ada orang nak minang macam ni, bapak tak setuju pula tu. Padahal dia tak menunjukkan satu alternatif lain untuk gantikan siapa cadangan daripada anak perempuan dia. Memang masalah pak ni. Okey. Kemudian kalau yang tak ada wali ni macam mana? Memang antara satu keharusan bagi wanita ialah sama ada dia nak gunakan diri dia sendiri, ataupun kalau nisbah nak beradabnya, gunakanlah sama ada kaum kerabat dia yang ada yang wanita, ataupun sahabat kenalan-kenalan yang ada, istilahnya mengisik, sembang tengok. Kalau tak sembang dengan si lelaki itu sendiri pun, jumpa isteri bagi lelaki itu, suami orang lelaki itu, buat apa? Pasal nanti kalau dia sendiri tawar diri, memang kadang lelaki itu tak, takut isteri dia itu bermasalah kan. Okey. Hantar wakil supaya jumpa dengan isteri itu, sembang, bagi tahu macam ni, cari jalan macam mana supaya isteri lelaki itu jatuh hati kat perempuan ni, dia nanti suka kat perempuan tu, terima untuk jadi madu dia. Itulah teknik yang boleh dibuat supaya benda tu tak jadi masalah. Kalau terus cerita kat lelaki tu, dia boleh, saya macam ni, saya kalau boleh nak ada ustaz yang boleh bimbing saya, tapi saya tak tahu macam mana. Kalau ustaz pun tak apalah. Lembut je cakap, relax je. Kawan ni dah pening dah. Kawan pening, nak bagi tahu orang dia dah. Mula buat underground, mula pergi siam lah, apalah benda-benda tu. Jadi masalah. Jadi memang langkah terbaik, semua saya nak sebut ni, yang ni memang kaedah untuk menyelesaikan isu-isu perpecahan. Apa dia? Dia kena cari isteri tu, baik kawan dengan dia, cari jalan macam mana supaya dia suka, lepas tu
sampai tahap dia boleh terima sebagai madu. Yang ni pun bukan senang, betul tak? Kadang-kadang kawan boleh, betul tak? Kawan pergi mana, apa-apa pun, suami tak ada rumah pun panggil buat kawan. Tapi bila untuk jadi madu, yang ni yang, macam mana nak buat? Yang tu saya tak boleh cerita tu. Untuk perempuan kena selesai. Sedap je buat yang tu. Tak, memang perempuan kena selesai tu. Macam mana dia nak bagi hilang perasaan tak boleh ada orang lain yang selain pada dia untuk jadi teman pada suami dia. Yang tu bahasa tu mungkin lembut sikit. Macam mana supaya jangan dia ada perasaan tak puas hati. Sekarang dia seorang teman suami dia, sekarang mungkin 2 atau 3 orang perempuan lagi yang akan turut menemani suami dia. Macam mana nak buang perasaan supaya tak mau lain teman, aku seorang yang teman. Nak buang tu je. Satu bahasa mudah nak pakai tu, saya pun jumpa baru ni ada satu orang tu sembang, sedap bahasa dia guna bahasa dia. Apa dia? Teman. Sekarang ada 1 orang teman, kalau 2 orang teman suami, bagus tak? Ini kita tanya orang, 2 orang teman suami bagus tak? Kalau 3 orang teman, kalau 4, alhamdulillah. Jadi kalau saya yang jadi teman tu suami akak, boleh tak? Engkau boleh share. Suami tak boleh share. Mula. Ini buat ayat-ayat bagi orang kelahiran ni. Tapi itulah, dia mesti sebut dengan kasih sayang, faham dengan iman, supaya faham yang ni nak ada agama, dia ada agama, dia pun tujuan nak ada agama. Kalau bina atas nak agama ni, yang tu insyaAllah, yang tu yang boleh selesai. Jadi kena macam tu lah, jalan dia. Memang kalau tanya orang lelaki ni, kalau tanya, siapa kalau boleh, nak tunggu isi borang ada 3 kosong lagi tu kan. Tapi belum tentu untuk boleh ada persefahaman tu. Jadi persefahaman tu tahu mana? Perempuan lah. Satu kot. Jadi nisbah apa yang boleh dibuat bagi wanita tak ada wali tu, itulah. Cuma itulah, bukan senang. Macam mana pun, antara keedah-keedah saja saya nak sebut ni, saya bukan nak ajar, tapi saya nak kata, yang tu yang boleh buat untuk memudahkan. Pasal kadang-kadang orang lelaki sendiri nak minta pun dia pun bukan berani mana kan. Jadi bila ada orang perempuan istilahnya nak tawar diri, tambah pula dia kata, saya tak pula, kita jumpa nanti ada bab-bab gilir dan sebagainya. Memang bila dah kahwin dia ada tanggungjawab gitu. Dia awal-awal lagi dia kata, saya pun taklah nak gilir macam mana. Memang saya dah hak bila berkahwin tu gilir tu, tapi saya tahu yang ni dah lama jadi isteri, dah lama khidmat, saya orang baru, saya tak dapat gilir macam mana sepatutnya gilir. Kalau kata sana 4 kali, saya sekali pun tak apalah. Katalah gitu kan. Dia awal-awal dah istilahnya, dia dah declare apa kesanggupan dia untuk jadi isteri. Yang penting saya ada suami, ada orang ambil tanggungjawab dengan saya. Ni saya nak musafir pun susah, yang ni susah, yang ni susah. Saya nak kan ada orang boleh bimbing saya. Ni pun tak ada pembimbing. Susah lah nak musafir apa ini. Semua jauh-jauh urusan susah. Saya nak ada orang yang boleh ada tanggungjawab dengan saya. Dan saya tak takut pun untuk saya memberikan kewangan apa tu benda saya untuk suami ni. Begitu juga orang perempuan yang sanggup berbadu dengan saya. Saya takkan kasih harta benda saya untuk dah kedekut untuk harta saya nak simpan seorang. Orang yang boleh terima saya sebagai keluarga ni, alhamdulillah, inilah keluarga saya. Ayat macam tu lah kena sebut kat madu. Dia pun dengar, wah. Saya bukan ajar apa-apa, saya bukan nak ajar lebih-lebih, tapi sekadar ayat nak mencetuskan rahmah dengan kasih sayang. Tu je. Masa saya jawab soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur ilayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana ba'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.